FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Rawahul Bukhari. Maksudnya, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi pun kecuali telah diberi keistimewaan khusus yang tidak diberikan kepada manusia yang lain, sehingga orang-orang beriman kepadanya. Dan adapun yang diberikan padaku adalah wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Maka aku berharap bahawa aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Subhanallah, walhamdulillah,
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Belanja. Umrah. Harmoni. Ai, apa yang seronok sangat tu Pak Haji? Oh, baru lepas daftar umrah dengan Harmoni. Sebab dia orang ada promo. Iya ke? Bagi nombor telefon umrah Harmoni tu? 010-885-3200. Lagi sekali Pak Haji. Cepat salin. 010-885-3200. Oh, 010-885-3200. Mari. Jom cipta masa depan yang gemilang bersama Institut Kemahiran Baitul Mal IKB. Pengambilan Januari 2025 kini dibuka. Pelbagai program menarik dalam bidang kejuruteraan, kulinari, fashion, grafik dan banyak lagi. Permohonan dibuka sehingga 31 Oktober 2024. Yuran pengajian, makan, penginapan dan allowance bulanan ditanggung sepenuhnya oleh Mawib. Klik www.mawib.gov.my sekarang atau hubungi 03-9283-0198 atau WhatsApp 010-7022-559. Jangan tunggu lagi, sertai IKB dan mulakan langkah menuju kejayaan. Selamat datang ke penerbangan Inspirasi IKIM bersama pesawat IKIM 1992R. Kami dengan bangga membawa anda ke destinasi pengetahuan dan inspirasi. Temui dunia baru melalui buku-buku IKIM yang memberi inspirasi dan informasi. Dapatkan koleksi terbaik kami di ikimniaga.my atau aplikasi Shopee Cari IKIM Jarak Niaga. Terima kasih kerana memilih untuk terbang bersama kami ke dunia pengetahuan dan inspirasi yang penuh makna. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, kau yang maha penyayang, kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung. Yang dicintakan pergi, yang didambakan hilang. Hidup kan terus berjalan meski penuh dengan tangisan. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang, andai bisa ku kembali hapus semua pedih. Andai mungkin aku bisa kembali ulang segalanya, tapi hidup takkan bisa meski
Alah, lebih sakit lutut ni, nak berjalan pun terseksa. Jom kita pergi Poliklinik Amal Medik. Kita dapatkan rawatan kat sana, ya? Di Poliklinik Amal Medik, kami prihatin atas masalah sakit sendi dan lutut anda. Hubungi 0163266005 untuk membuat temu janji di 13 cawangan klinik kami di sekitar Lembah Kelang. Layari www.amalmedik.com/ikim atau sebut iKim di kaunter klinik cawangan kami untuk menembus promosi rawatan. Melangkah lebih kuat dengan Amal Medik. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Along, ibu rasa nak beri sikit sumbangan dekat tahfiz. Boleh carikan tahfiznya tak? Ni ibu, kebetulan Along tengah tengok satu tahfiz ni. Mahat Tahfiz Al-Maghfirah di Lenggeng Negeri Sembilan. Apa yang diorang nak buat dekat situ? Tahfiz ni nanti bakal memuatkan 200 orang pelajar tahfiz dalam satu-satu masa. Bukan hanya hafal Al-Quran dan belajar akademik saja. Mereka ni nanti akan belajar sukan-sukan sunnah seperti berenang, memanah dan berkuda tahu ibu. Bukan sahaja 30 juzuk di dada, tapi serba boleh. Macam mana nak sumbang? Layari sedekahym.my. Hubungi 019-651-9663. Ingat tak ibu? Sedekahym.my. Panggilan kepada usahawan tempatan. Tahukah anda, IKIM FM adalah medium terbaik kepada semua usahawan di Malaysia untuk mengembangkan perniagaan. Siapapun anda, SME maupun badan korporat, pengasas produk yang memiliki jenama sendiri dan ingin dikenali. Inilah masanya untuk tingkatkan jualan dan perkhidmatan anda kepada lebih 1 juta pendengar IKIM FM. Kami sedia membantu bagi mencapai sasaran perniagaan anda. Ayo promosikan rangkaian produk dan perkhidmatan anda. Hubungi unit pemasaran dan promosi IKIM FM 017-323-5413 atau 03-6204-6384 atau email iklan@ikim.gov.my untuk sesi penerangan percuma. Johor Bahru 106.2. Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Al-Mandili lahir pada tahun 1939 di Alor-Star, Kedah. Bapanya Syekh Abdul Qadir berasal dari Mandiling, Indonesia dan berhijrah ke Malaysia ketika berusia 14 tahun. Pendidikan awal Syekh Muhammad bermula di Madrasah Darul Ulum, Makkah yang diasaskan rakyat Malaysia dan Indonesia. Beliau kemudian mendalami ilmu dengan bimbingan bapanya selama 7 tahun di Masjidil Haram. Syekh Muhammad merupakan salah seorang dalam kumpulan pertama yang diterima masuk ke Universiti Islam Madinah. Syekh Muhammad pernah dilantik sebagai Jemaah Ahli Syura urusan agama Masjidil Haram dan guru di Ma'had Al-Haram di Makkah. Beliau juga pernah diutus ke Asia Tenggara oleh Darul Ifta Arab Saudi untuk memantau urusan dan hal ehwal agama. Syekh Muhammad terkenal dalam kalangan jemaah dari Malaysia dan Indonesia serta negara-negara Asia Tenggara yang lain disebabkan peranan penting beliau sebagai pengajar di Masjidil Haram. Beliau merupakan salah seorang daripada 15 orang guru agama yang dipilih mengendalikan kelas agama dan beliau satu-satunya anak Melayu yang diberikan kepercayaan oleh pihak pentadbir Masjidil Haram. Syekh Muhammad turut diberikan keistimewaan untuk menyampaikan ceramah dan mengajar di sudut yang berhampiran dengan Kaabah dan selari dengan Hajarul Aswad. Syekh Muhammad, ulama kebanggaan ummah dan dunia Melayu, meninggal dunia pada 31 Julai 2012 pada usia 73 tahun.
Sekarang permasalahan terjadi di sana sini karena hilangnya rahmat. Dan rahmat adalah hakikat keindahan. Kita titi satu demi satu urusan kita dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan sesama manusia. Dan manusia bermacam-macam ikatan kita dengan mereka. Ada dia adalah istri kita atau suami, ada anak, bahkan ada bekerja yang bersama kita. Atau mungkin kawan-kawan dalam bisnis berniaga. Semua ini adalah manusia-manusia. Jika kita salah menata hubungan hati kita dengan mereka, maka kita punya banyak kesusahan. Ketemu istri susah, ketemu anak susah, ketemu tetangga susah, ketemu siapapun jadi susah. Akan tapi kalau orang hatinya tertata, subhanallah, dia bertemu dengan istri penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan keindahan di saat bertemu dengan anak. Karena dia mencintai dengan penuh keindahan. Bahkan dengan karyawan yang bekerja dengannya, dia hubungannya adalah bukan hubungan sekedar hubungan pekerjaan, hubungan materi, akan tapi ada hubungan hati. Maka ketahuilah kita melihat mereka pun dengan penuh rasa kegembiraan, rasa bahagia, dan juga dengan siapapun. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan pribadi. Daripada kami, Nausihat. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk petang ini masih lagi bersama kembali Inspirasi IKIM FM. Inspirasi utama anda untuk kita akan bersama rancangan setiap hari Isnin Pesona di Zahra. Dan bersama Pesona di Zahra, bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Dan soalan pertanyaan kita akan buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Alhamdulillah untuk petang ini masih lagi bersama untuk Pesona di Zahra. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin ada di konti pada petang ini. Kita mengamalkan kehadirannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz, kaifa haluka? Alhamdulillah, bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Masih meluangkan masa untuk Pesona pada petang ini. Tak dipergi akhirat Ustaz. Akhirat tak ada Ustaz. Lisa ba'd insyaAllah. بعد ذلك قريبا إن شاء الله. قريبا إن شاء الله. خذنا معك يا أستاذ. إن شاء الله. Alhamdulillah bersama Fadil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin untuk kita membincangkan Asma'un Nabi dan nama Nabi yang kita nak bawa hari ini Ustaz, Al-Shahid. Sebagai mukadimah Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa ala. Alhamdulillah Allah di Jiratul Monas, terusnya kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah, abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada petang yang berbahagia ini, walau di mana anda berada sama ada tengah bawa kereta, di rumah ataupun di mana-mana saja, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ada bersama kita insya-Allah. Jadi pada petang yang berbahagia ini kita kongsikan nama Nabi SAW, iaitu syahid. Syahid iaitu yang menyaksikan, yang menyaksikan. Jadi kenapa antara gelaran nama Nabi kita Muhammad SAW adalah syahid. Syahid ni maksudnya yang maknanya menyaksikan. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 45 Allah Subhanahu wa taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar bergembira dan pembawa peringatan. Jadi Nabi SAW, salah satu gelaran Nabi SAW adalah syahid, iaitu saksi. Jadi maknanya Nabi menyaksikan. Kejap lagi kita kongsikan apa benda yang Nabi sebagai saksi itu, atau syahid sebagai saksi kepada maknanya yang Allah sebut sebagai saksi. Allah utuskan Nabi itu sebagai saksi. Ibu kakak tuan-tuan sekalian. Sebelum itu
Jadi sebelum itu kita nak tengok dulu besok dekat akhirat, okey, ada untuk kita dulu ada 5 saksi kita. 5 saksi kita. Saksi amalan kita tu ada 5 Siapa dia? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai saksi amalan kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, penyayang dan maha maknanya mengadili manusia. Besok kalau orang diadili besok dekat padang mahsyar, kan? Kalaulah andai kata, na'udzubillah, dia masuk ke neraka, dia puas hati daripada sudut betul-betul dia tu diadili betul-betul. Taklah kadang-kadang ada orang yang dia dikatakan salah. Hari inilah contoh kan. Contoh kat Baghdad lah kan cerita. Seorang tu bergaduh dengan suami isteri. Walaupun suami kata awak salah. Isteri pun kata awak salah. Tetapi kita ada rasa tak puas hati. Kita di Baghdad tau. kita bertengkar lah kan. Bertengkar kecil-kecil ni. Dia Mona, ibu-ibu, kakak saya sekalian. Dia sebenarnya pemanis dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga tu baik je kan. Maksudnya dia tak ada kenangan lah. Kenangan dia, jadi bertengkaran kecil-kecil ni tapi kena baikilah. Dia sebagai pemanis dalam rumah tangga tu. Jadi maknanya hari ni kalau anda kata kita bertengkar, maknanya dengan suami isteri tu, walaupun ending dia merajuk ke apa ke, tapi hati tu ada rasa tak puas hati. Dekat akhirat besok, orang yang diadili semua puas hati. Hatta orang bersalah yang memang dia masuk neraka pun dia puas hati. Sebab dia memang patutlah. Sebab apa? Saksi yang pertama Allah Subhanahu wa taala sendiri. Mana Allah tu maha melihat, bernama wala yauduhu hifdhuhuma, dia tidak penat menjaga keduanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tiada Tuhan melainkan dia tidak di sinah dan naum. Sinah ni terlelap. Nak senang faham macam abang-abang ayah-ayah nak senang faham macam nak kita dengar khutbah solat Jumaat. Dia bukan nak tidur sangat, tapi dia maknanya terlelap tu. Okey. Itu sinah. Okey. Naum ni tidur betul lah. Mana memang tidur betul lah. Ada juga solat Jumaat, saya pernah kadang-kadang solat Jumaat berdengkur orang tidur. Kata penat betul kerja tu kan, kerja berat agaknya kan. Berdengkur betul tidur tu kan, sampai orang sebelah tu kejutkan dia. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala tu sentiasa menyaksikan. Dia pertama sekali yang menyaksikan kita manusia ni, amalan pertama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua siapa? Yang keduanya malaikat. Malaikat sebagai saksi. Malaikat ni banyak. Ada malaikat yang menyaksikan. Katakan contoh, kita berbuat kebaikan. Kan ada pada waktu pagi dalam hadis Nabi SAW, ada malaikat akan mendoakan orang yang berbuat kebaikan. Okay? Itu belum lagi memang malaikat kanan dan kiri kita. Malaikat kanan kiri kita ni sentiasa rakam je perbuatan kita tu. Jadi malaikat kanan kiri, maknanya dia menyaksikan. Ni nak senang faham, rakamlah bahasa dia. Maknanya rakam je kan. Maksudnya dia menyaksikan besok maknanya perbuatan amalan baik seorang hamba ataupun tidak. Yang ketiganya, yang menyaksikan kita ni adalah manusia. Sebab itu manusia ni salah satu saksi di akhirat besok. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, satu ketika Nabi SAW melihat satu orang jenazah sedang diusung. Dan ketika itu semua orang kata, baiknya dia ni, baiknya dia ni, baik dia ni. Maka Nabi SAW sebut, wajabat. Dia mesti dapat. Maka sahabat kata, dapat apa ya Rasulullah? Fawajabat lahul jannah. Maknanya, dia akan mendapat syurga. Kenapa? Antum syuhada'ullahu fil ard. Kamu adalah saksi Allah Subhanahu wa taala di dunia ni. Jadi maknanya, bagaimana kita ni besok, kita disaksikan besok dengan oleh manusia. Betul Tuhan. Oh betul. Maknanya dia ni buat macam ni, dia ni buat baik. Betul, saya saksikan dia. Sama-sama pergi umrah dengan saya. Memang dia orang ahli masjid. Jadi kita ni disaksikan oleh manusia. Sebab itu orang Melayu kita ambil hadis ni orang tua-tua dulu, dia buat satukan amalan. Kalau kita perasan ni di setengah-setengah negeri, saya perasan masih ada lagi. Ketika jenazah nak turun daripada rumah, nanti ada satu orang akan maknanya melaungkan, saksikan mayat ini baik.
orang jawab, saksikan mak ini baik, saksikan mak ini baik, kan? Saya kalau saya tak tahu sekarang ada lagi ke tak. Kalau dulu kat masjid-masjid lama, nanti boleh bagi komen siapa yang pernah maknanya ada pengalaman maknanya imam ke Bilal ke, dia akan sebut saksikan mak ini baik. Sebab ambil ke hadis ni. Tapi sebenar-benar adalah saksi betul-betul daripada hati. Kita menyaksikan baiknya dia ni, kan? Sebab Allah SWT sebut antum syuhada Allah fil ard. Kamu ni adalah saksi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Itu yang ketiganya. Yang keempat, siapakah saksi kita di dunia? Di akhirat besok. Yang keempat adalah tubuh badan kita. Tubuh badan kita ni, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat ke-65, dia menyaksikan ni bagaimana dekat akhirat besok, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana kami tutup mulut mereka, berkatalah kepada kami tangan mereka, berkatalah kaki mereka apa yang dahulu mereka usahakan. Kakak-kakak, ibu-ibu kan, dia bukan boleh dipakat-pakat kan. Kita cakap dekat tangan kita, engkau besok kau jangan mengadu kat Tuhan tau. Kan, aku cubit laki kau jangan mengadu Aku belikan kau cincin. Dia bukan boleh dipakat-pakat. Tak boleh kau tim Tak boleh kau tim dia. Besok dia bercakap bang. Ayah, bang, kakak, ayah saya sekalian, bercakap tangan ni kalau tak minta maaf besok Betul Tuhan. Pergi masjid bagus, alhamdulillah. Dengar kuliah duha, dia tak pernah miss. Tapi cubit laki pun boleh tahan. Bercakap tangan ni besok. Ini maknanya anggota badan kita ni bercakap ni. Dan yang terakhir, yang kelima, iaitu makhluk-makhluk yang lain, haiwan-haiwan contohnya. Kalau anda kata diminta untuk jadi penyaksian, dia akan menyaksikan besok. Maknanya dekat akhirat, saksi kita di akhirat. Jadi saksi kita dekat akhirat besok ni 5. Saya ulang balik, iaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, sesama manusia kita menjadi saksi, tubuh badan kita menjadi saksi, dan juga makhluk-makhluk yang lain menjadi saksi. Ada satu komen tu maknanya masih ada lepas solat jenazah imam akan ucapkan. Boleh cerita kat negeri mana masih ada lagi? Saya waktu kecil-kecil dulu masih dengar. Sekarang ada kat Singapura masih ada lagi. Ada berdasarkan hadis Nabi SAW mengenai mengenai ketika turun jenazah, maknanya ada orang menyaksikan dia baik, maka syurgalah dia, sebab manusia ni sebagai syuhada Allah fil ard, saksi kamu di mananya di dunia. Jadi diambil orang Melayu sebagai amalan, mana nak turun kan, tu pun masih ada lagi tu. Boleh cerita tak dekat mana tu, dekat negeri mana masih ada lagi kan. Tapi yang sebetul-betulnya kat Kuala Selangor ada lagi, masih ada lagi kat Kuala Selangor. Batu Pahat lagi betul lah kan. Apa nama di kereta berdasar Batu Pahat. Batu Pahat kan. Batu Pahat kan. Di Kuching Sarawak ada lagi kan. Sebenarnya daripada hadis ini. Tapi sebenarnya memang kita kena buat baik betul-betul sampai orang sendiri memang mengakui masih lagi betul kan. Maknanya memang dia baik Tuhan. Maknanya dia adalah sebagai saksi Allah SWT. Adakah dibolehkan kalau ikut adab Melayu itu? Dia daripada hadis Nabi SAW tu. Mana orang minta supaya disaksikan, tapi berdasarkan hadis Nabi SAW yang kita cerita tadi tu kan. Banyak Batu Pahat Baris masih ada lagi kan. Sebelum jenazah dibawa keluar. Jadi 5 saksi manusia besok akhirat, iaitu Allah, malaikat, manusia kan. Tubuh badan kita sendiri akan jadi saksi. Makhluk-makhluk lain. Di Cemur Perak masih ada lagi. Banyak lagi siapa yang cubit suami kena taubat. Minta maaf. Betul. Besok jadi tangan jadi saksi besok ni. Betul Tuhan. Dibalingnya senduk tu kat lelaki tu kan. Okey. Dekat Kajang pun ada lagi. Okey, memang kakak tuan sekalian, jangan lupa tekan butang share. Okey. So untuk seterusnya kita nak lihat pula nanti daripada sudut gelaran Nabi SAW, syahid ini yang menyaksikan, apakah perbahasan dia, iaitu Nabi sebagai saksi kan. Dan kita berhenti berat sebentar, jangan ke mana-mana, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, jom sama-sama kita share sebanyak-banyaknya untuk kita dapat manfaat bersama. Dan untuk anda hantar soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggal
tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat kita kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Negeri Sembilan 102.7. Al-Imam Muslim meriwayatkan bahawa ketika peristiwa perang Uhud, Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diserang oleh kaum musyrikin Quraisy hingga patah gigi manis dan luka wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat amat duka cita dan marah dengan kejadian itu. Lantas mereka berkata, "Ya Rasulullah, Tuan doakanlah agar mereka dihukum Allah." Perkataan sahabat itu lantas dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai orang yang melaknati orang lain. Akan tetapi, aku diutus sebagai penyeru dan sebagai rahmat. Allahumma, berilah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, pada satu ketika aku bersama junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu baginda memakai selendang yang kasar tepi kainnya. Lalu datanglah seorang badui merentap dengan kuat selendang baginda sallallahu alaihi wasallam hingga berbekas rentapan itu kepada leher baginda kerana kasarnya kain selendang. Kemudian badui itu berkata, "Ya Muhammad, pikulkanlah kepada dua untaku ini dari harta Allah yang ada padamu. Sesungguhnya apa yang akan kau berikan padaku itu bukan dari hartamu, juga bukan dari harta bapakmu." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diam. Kemudian baginda bersabda, "Adapun harta itu milik Allah dan aku adalah hambanya." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung sabdanya, "Dan kamu wahai badui akan dihukum balas atas apa yang telah kamu lakukan kepadaku." Maka kata badui itu, "Tidak." Baginda lantas bertanya, "Mengapa tidak?" Jawab badui itu, "Kerana engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan." Mendengarkan jawaban badui itu, junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, kemudian mengarahkan agar badui itu diberi bekalan. Seekor untanya dipikulkan gandum dan seekor lagi dipikulkan tamar. Ketikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini. Rancangan Pesona di Zahra masih bersama anda, dan untuk bersama para pendengar masih bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Alhamdulillah masih lagi bersama Fadul Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada petang ini, bincangkan tentang nama Nabi, Asma'un Nabi Al-Syahid. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz, alhamdulillah ramai juga yang kata ada tradisi ini Ustaz, bahkan masih lagi imam diberikan gementan katanya. Saya belaka masih lagi imam menjadi tradisi untuk berkata demikian katanya. Dan ramai lagi di beranang masih ada juga katanya. Dan di mana lagi, Melaka, dan ramai yang share katanya, alhamdulillah. Dan di Jakarta pun masih ada diamalkan Pak Ustaz. Masya-Allah. Masya-Allah. Kedah masih amalkan, juga di Johor pun masih ada. Alhamdulillah ramai yang memberi komen di situ. Dan untuk bersama para pendengar, ada juga
di Kuching, Masjid At-Taqwa di Kuching, Sarawak masih mengamalkannya, Ustaz. Maknanya masjid-masjid lama masih lagi buat ataupun untuk minta penyaksian tu kan. Masjid-masjid moden macam di bandar-bandar saya tak perasan dia ada. Saya tak perasan dia ada. Jadi maknanya masjid lama maknanya waktu kita kecil tu masih lagi sampai sekarang lah masih dia makan masjid lama tu. Okey, masya-Allah. Okay. Ada juga Kulai ada. Kulai Johor, masya-Allah. Masih ada. Okey, menarik kan? Okey, Kota Tinggi pun ada, Kuala Lumpur pun ada tu. Okey, semua adalah ada. Alhamdulillah. Banyaklah kebanyakan ni ada. Mungkin yang baru-baru ni yang kena terapkan baliklah. Tapi sebenarnya kan, yang sebetul-betulnya kan, macam mana kita ni perlu jadilah isteri soleha, suami soleh, kan, anak-anak soleh-soleha. Begitu juga dengan ibu ayah yang baik. Sebab manusia ni dia saksi Allah di dunia tau. Maknanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala maknanya berikan kebaikan kepada manusia tu kan di akhirat besok. Sebab tu bila orang menyaksikan kita tu dalam hadis Nabi SAW sebut sampai wajabat dapat syurga. Jadi biar kita betul besok kalau kita tak ada ni di dunia ni, kita berpindah ke alam lain, orang menyaksikan betul lah maknanya dia ni memang orang baik. Jadi biar kita jadi orang baik, macam saya sebut dalam hidup kita ni jangan pernah bangunkan topeng. Kita kena bangunkan peribadi. Sebab kalau kita membangunkan topeng, kita akan penat membangunkan benda itu. Sebab orang yang membangunkan topeng, benda yang paling dia risau dan susah hati apabila topeng itu tertanggal daripada wajahnya. Tapi kalau dia kata kita membangunkan peribadi, kita terjatuh, kita tersilap, kita minta maaf, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lebih tenang dalam membangunkan peribadi. Okey, jom kita sambung lah. Kita sambung lagi. Ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, terima kasih yang bagi respon pada pendengar, tekan butang share. Alhamdulillah. Okey. Jom kita tengok, kita sambung lagi kan. Jadi antara gelaran Nabi SAW iaitu Nabi Syahid. Nabi itu yang menyaksikan. Okey, apakah yang Nabi menyaksikan? Itu ada 4 perkara. 4 perkara ya. Yang pertamanya, Nabi mempersaksikan perkara yang telah disampaikan oleh Nabi terdahulu kepada umat dia. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala maknanya menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. Contoh kisah risalah Nabi Ibrahim AS kepada umatnya. Macam mana Nabi Ibrahim itu menyampaikan benda yang benar kepada kaumnya, sehingga Nabi Ibrahim itu dibakar di api oleh Namrud. Cerita-cerita itu diceritakan kepada Nabi untuk Nabi menjadi saksi bahawa Nabi terdahulu itu telah menyampaikan risalah dia. Maknanya telah menyampaikan maknanya apa yang sepatutnya dia sampaikan sebagai tugas seorang rasul itu. Kita lihat macam mana Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana Nabi Sulaiman telah menyampaikan perkara-perkara keimanan kepada kaumnya, dan juga bagaimana Nabi Sulaiman itu dengan jin contohnya. Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, dan ketika Bani Israel mengingkari Nabi Musa alaihissalam, sampaikan maknanya Bani Israel tu kira dia membuat sesuatu benda yang menyebabkan sampai 40 tahun dia disesatkan dekat perjalanan dia nak pergi ke Baitul Maqdis tu. Jadi maknanya Nabi tu mempersaksikan, maknanya Nabi itu mempersaksikan apa yang Nabi-Nabi terdahulu telah sampaikan. Jadi umat-umat akan datang yang lepas daripada kita, dia besok memang akan lepaskan diri masing-masing. Orang kan akan lepas diri masing-masing. Dan Quran Allah sebutkan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana semua orang ni akan lari daripada saudara mara dia. Maknanya kalau orang yang tak beriman, dia akan saling salah menyalahkan antara mereka. Jadi maknanya kita akan saling menyalah. Sebab itu Allah datangkan saksi. Allah tu maha adil. Selain Allah tu, Allah tak perlukan saksi lain pun. Tapi maknanya manusia menyaksikan, ramai-ramai menyaksikan sampai orang kata, oh memang betul lah dia buat baik ataupun dia buat salah.
kan, ketika disaksikan begitu. Jadi maknanya Nabi, ketika para Nabi yang terdahulu itu siapa nak saksikan dia menyampaikan, maka Nabi kita Muhammad SAW sebagai saksi kepada Nabi-Nabi terdahulu yang telah menyampaikan kepada umatnya. Suatu hari ini pula, kalau anda kata kita menziarahi makam Nabi SAW, kan, apa antara doa ataupun ucapan yang maknanya para ulama kita anjurkan, kan kita sebutkan lepas kita beri salam kepada Nabi kita Muhammad SAW di Madinah tu, kan, Assalamualaikum ya bernama ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, bernama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu annaka qad balaghta risalah. Dan kami menyaksikan engkau wahai Rasulullah telah menyampaikan risalah-risalah yang sepatut disampaikan. Kan kita saksikan Nabi SAW tu, kan, kepada maknanya kita betul kita menyaksikan bahawa Nabi itu telah sampaikan risalah Nabi itu kepada kita tu. Dan Nabi itu dia menyaksikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi terdahulu kepada umatnya. Yang keduanya apa? Yang keduanya Nabi mempersaksikan kebaikan dan keburukan umat-umat terdahulu daripada kisah-kisah Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menjadi saksi kepada kebaikan-kebaikan umat-umat terdahulu. Macam mana kebaikan-kebaikan umat-umat pada zaman Nabi Musa ada yang beriman, pada zaman Nabi Daud, kan, pada zaman Nabi Sulaiman, pada zaman Nabi Ibrahim, kan, isterinya, keluarganya, ada yang beriman dan juga mempersaksikan kebenaran kenabian Nabi-Nabi terdahulu. Dan juga ada juga umat-umat yang terdahulu yang keburukan yang mereka buat. Contohnya apa? Contoh umat Nabi Lut alaihissalam, iaitu kaum daripada bandar Sodom dan bandar Gemorah, yang mereka ni punya perangai attitude dia mengamalkan saya sebut seks songsang sesama jenis ni sampai diterbalikkan oleh malaikat kampung kampung Sodom, bandar Sodom dan bandar Gemorah. Kan, sampai ini kalau kita nak faham daripada sudut kita cara melihat tempat berlaku tu kampung Sodom dan kampung Gemorah tu, dia punya kedalaman adalah 420 meter daripada paras laut, 420 meter daripada paras laut. Macam seolah-olah diambil tanah tu, diterbalikkan, kemudian dihenyak, jadi dia terbenam. Kan, tempat tu sekarang di laut mati. Di laut mati, maknanya satu kampung bandar dulu, kampung Gemorah dan kampung Sodom, Jordan, di Jordan, sepadan Jordan dan Palestin, itu tempat dia. Bagaimana nabi-nabi terdahulu tu maknanya Rasulullah mempersaksikanlah maknanya umat-umat terdahulu macam mana dia ingkar dan mungkar, kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Kemudian yang ketiganya, apakah yang Nabi SAW saksikan, iaitu Nabi SAW menyaksikan kebaikan dan kemungkaran yang dilakukan oleh manusia di zaman Nabi sendiri. Contoh di zaman Nabi, para sahabat. Sampai para sahabat tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat ke-119, maknanya dia digelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai radhiyallahu anhum wa radu'an. Maknanya Allah redha kepada mereka, mereka pun redha pada Allah. Redha pada Allah tu maknanya memang mereka berserah betul-betul lah pada Allah. Allah pun maknanya redha, terima apa yang mereka persaksikan dan mereka buat. Mereka pun sama juga, radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi maknanya Nabi persaksikan para sahabat, Nabi persaksikan orang-orang ahli Badar yang gugur syahid, ahli Uhud, begitu juga dengan siapa yang sempat bersama Nabi. Dan juga Nabi mempersaksikan orang-orang yang mengingkari Nabi ketika Nabi hidup. Contohnya apa? Contohnya ada orang-orang kafir. Contoh dalam kalau kita lihat surah Masad Al-Masad, surah Masad ayat yang pertama, bagaimana Abu Lahab, dan Allah sebut tabat siada abi lahabi wa tab, maknanya ketika tangan Abu Lahab, dia menghina Nabi SAW, maka Allah menyebut binasalah tangan Abu Lahab, sesungguhnya dia akan binasa. Jadi maknanya Nabi saksikan yang ketiganya, orang-orang yang maknanya mengingkari Nabi SAW itu. Dan yang keempat iaitu Nabi SAW mempersaksikan mana umatnya yang berselawat kepadanya.
Kan? Ini kalau kita lihat kan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kan? Nabi SAW sebut, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Siapa pun daripada umatku yang mengucapkan taslim kan, kepadaku, maknanya kecuali Allah akan mengembalikan rohku sehingga aku boleh membalas taslimnya, ucapan keselamatan itu. Ini maknanya Nabi memberikan keselamatan. Kita tengok macam mana boleh dibalikkan balik roh semua? Kehidupan roh ni dia takkan boleh kita faham. Kita takkan boleh faham. Sebab itu dulu waktu zaman Nabi SAW, Bibo kakak sekalian, ada grup ahli kitab. Ada grup ahli kitab ni nak test Nabi. Nak test Nabi. Dia kata, kita nak test Muhammad ni, dia betul tak Nabi ataupun tidak. Okey. Kalau dia betul Nabi, soalan ni dia takkan boleh jawab. Pelik kan? Patutnya dia tanya, mestilah boleh jawab. Okey. Dia tanya Nabi mengenai kisah Zulkarnain, Nabi boleh jawab. Itu cerita pelik kan, yang dulu bukan ada Google tau. Orang tak tahu Maksudnya macam kalau dia tahu, mana dia Nabi. Zulkarnain contohnya. Antaranya cerita Ashabul Kahfi contohnya. Kan? Dan mereka bertanya kepada Nabi satu soalan. Dia kata, ini kalau soalan kita ni pula, kalau Muhammad boleh jawab, dia bukan Nabi. Dia kelentong. Kan? Apa dia? Mereka bertanya. Kan? Surah Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai roh. Katakanlah roh itu urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan mereka sedikit. Dia berkata, roh aku tak boleh cakap banyak sebab aku tak tahu. Oh betul, Muhammad tu memang Nabi. Sebab roh dia tak boleh jawab. Kalau dia boleh jawab, mana dia mereka lah benda tu. Jadi kita cerita mengenai urusan roh ni, macam mana dalam hadis ni Nabi menjawab salam ataupun adanya kepada orang yang beri salam pada Nabi. Urusan roh kita, dia dunia yang lain. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Kita akan boleh bandingkan, kalau dalam bahasa moden ni macam apple to apple mana kita tak boleh bandingkan apple to apple. Maknanya apple banding dengan apple tak boleh, dia benda yang lain. Contoh hari ni kita nak cakap lah dekat maknanya dekat apa nama kalau di Jeddah Timona orang tanya kan, okey, mana sedap? Okey, makan nasi biryani ke ataupun naik kereta? Dia bukan apple to apple ni perbandingan. Tak sama. Tak sama. Okey, dia takkan sama. Nak samakan tu. Samakan maksudnya. Jadi kita cerita mengenai roh, tapi kita bandingkan dengan alam kita, dia takkan sama dan kita takkan faham. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maksudnya kamu tidak akan diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi Nabi mempersaksikan orang yang memberi salam taslim kepada Nabi SAW. Jadi maknanya Nabi jawab dan Nabi mempersaksikan. Sebab itu kan banyak ada hadis bergalakkan untuk kita berselawat kepada Nabi SAW kan. Banyaklah saya mana kita bukan bincang bab berselawat itu, tapi nak ceritanya berselawat Nabi itu sebenarnya sangat-sangat digalakkan. Antara amalan yang Allah buat dan kita juga disuruh buatlah berselawat Nabi SAW. Kita berpuasa. Allah tu Tuhan yang maha berkuasa. Maknanya Allah suruh kita berpuasa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawatlah kamu kepada Nabi. Jadi maknanya Allah, Nabi itu mempersaksikan siapa yang berselawat kepada Nabi SAW di akhirat besok. Jadi kita kan nak bersama Nabi ke akhirat. Jadi maknanya sama-samalah kita banyakkan berselawat. Sebab Nabi itu syahid, antara gelarannya syahid. Jadi maknanya yang menyaksikan, itu antara yang Nabi akan saksikan besok di akhirat. Wallahu a'lam. Kita berhenti lihat sebentar sebelum kita lihat apa soalan yang datang dekat kita pada petang pagi ini. Ya, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan antara soalan yang dapat di FB pada waktu ini, Ustaz, Munir bertanya, Allah kan maha menyaksikan, kenapa masih ada 4 saksi yang lain? Sebentar saja lagi kita akan jawabkan bersama Ustaz. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk anda, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat sekali lagi, kembali selepas ini, terus setia bersama kami.
IKIM FM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM FM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. Biar berdetik waktu tetap teguh cintaku, sungguh tak terbalas. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bagi insan yang mengerti walau sedikit ilmu atau fikirannya dikurnia barang sekilas faham, nescaya tak akan sembunyi padanya betapa Allah Ta'ala mengagungkan kedudukan junjungan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan betapa Allah telah mengkhususkan baginda dengan berbagai kelebihan, kebaikan dan kecemerlangan yang tidak terkira banyaknya, lagi tak terdapat pada mana-mana ciptaan selainnya. Sesungguhnya firman-firman Allah yang memuji dan membesarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau nak disenaraikan ke semuanya, maka akan lelah lidah dari menyebutnya dan patahlah segala pena dari menulisnya. Di antara fadilat dan kelebihan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang Allah zahirkan, lalu dapat ditonton mata dengan gambaran paling sempurna dan sepenuh kebesarannya. Sesungguhnya amat banyak keindahan yang Allah pakaikan khusus hanya kepada kekasihnya ini sallallahu alaihi wasallam, beserta segala akhlaknya yang terpuji, perjalanan hidupnya yang mulia, bermacam-macam fadilat kelebihannya, dukungan Allah kepada baginda dengan mukjizat-mukjizat yang unggul, bukti-bukti kenabian yang jelas, dan perikeluhuran baginda sallallahu alaihi wasallam yang nyata itu telah disaksikan oleh mereka yang hidup sezaman dengannya dan dilihat oleh mata yang telah menemuinya. Semua itu lalu telah diketahui ilmunya dengan yakin oleh mereka yang datang selepas zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, hinggalah pengetahuan tentang hakikat kebenaran dan cahayanya telah sampai dan melimpah ruah kepada kita sekalian. Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu yang merupakan khadam kepada junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bil buraqi lailata usriya bih musrajan muljama fastas'aba alaihi faqala lahu Jibril alaihi salam abi Muhammadin taf'alu hadha fama rakibaka ahadun akrama 'ala Allah minhu qal farfadda araqa." Mafhumnya, ketika malam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dibawakanlah ke hadapannya tunggangan burak yang lengkap berpelana dengan tali kekangnya. Lalu menggeleparlah ia hingga susah mau ditunggangi baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Jibril alaihi salam pun menegurnya dengan berkata, "Apakah terhadap baginda Muhammad engkau melakukan ini? Sesungguhnya tiada siapa penunggangmu yang terlebih mulia kepada Allah dari baginda sallallahu alaihi wasallam." Apabila mendengarkan perkataan itu, seganlah burak hingga berkucuran peluh darinya. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM, masih lagi bersama anda untuk rancangan Pesona di Zahra, dan alhamdulillah masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin untuk waktu ini. Alhamdulillah bersama para pendengar, soalan pertanyaan hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Terima kasih kepada para pendengar yang tuliskan juga learning point dan share. Ada yang kata dah share dan juga tuliskan 5 perkara yang Ustaz sebutkan tadi. Dan kita ada satu soalan tadi Ustaz dengan Syari, bagaimana kat mana lah soalan dia. Ramai sangat yang dah tulis kat situ. Bila kita naik tak, kita ambil soalan lain terlebih dahulu Ustaz, sementara saya mencari ni. Kenapa ada manusia yang belajar macam-macam, sihat tubuh badan, tapi tak tahu nak buat apa di dunia ini? Just follow the flow katanya. Okey, manusia ni dia memang ada orang yang dia ada inborn, lahir-lahir jenis yang dia tu terlalu maknanya present oriented, maknanya
terlalu masa sekarang. Kelebihan orang yang present oriented ni, dia susahlah nak jenis penyakit anxiety ke. Anxiety ni kan fikir ke depan banyak kan. Tapi dia punya kekangan adalah orang terlalu present oriented ni, dia memang tak fikir ke depan. Memang ada orang jenis macam tu. Saya dalam kursus forensik insan saya buat kursus pasal maknanya bahagian psikologi Islamik ni kan. Memang ada orang yang macam tu. Okay, jadi kalau soalannya, kenapa ada orang yang belajar macam-macam tapi dia tak ikut flow je. Inborn dia ada orang jenis macam tu. So dia kena belajar. Sebab itu dalam Quran ada ayat mengenai untuk kita fikir masa depan. Kan? Maknanya sebab ada orang yang tak fikir masa depan. Kita rasa macam ada jenis orang yang inborn dia memang terlalu, kita panggil terlalu present oriented, terlalu dia tunggu orang plan untuk dia. Dia terlalu bukan dia plan dia adalah follow the flow. Sebab dia fikir dia fikir je sekarang. Sekarang ni buat ni, tapi dia sangat bagus untuk benda-benda sekarang. Benda sekarang dia akan nampak terus nak buat apa, tapi untuk ke depan dia kurang sikit. Jadi macam tu kan. Jadi saya rasa kalau kita minta testimoni kan, boleh tak antara kita bagi maknanya cerita siapa dia orang yang terlalu present oriented maknanya dia kena develop ataupun kena bangunkan untuk belajar melihat masa depan tu. Lepas tu dalam Quran ada ayat-ayat mengenai fikir akhirat. Kenapa perlu ada ayat macam tu kan, supaya ada orang yang perlu bentuk benda tu. Ada orang tak, ada orang inborn dia memang memikir ke depan. Cabaran orang yang terlalu memikir masa depan pula, dia akan mudah anxiety. Dia akan mudah runsing sebab dia fikir terlalu ke depan kan. Benda yang ke depan sangat bagus, ke depan dia akan planning apa semua. Tapi kalau planning dia tak jadi, dia akan anxiety. Itu termasuk dalam macam jenis-jenis personality manusia lah Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Kita dapat soalan tadi. Munir di FB bertanya, Allah kan maha menyaksikan, kenapa masih ada 4 saksi yang lain tu Ustaz? Okey, kadang-kadang selaku manusia kita tahu Allah tu Ahad. Okey, sebab itu dalam tafsir Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tu tempat minta segala hajat bagi seorang hamba. Ada orang yang maknanya dia faham sangat Allah tu Ahad, tapi dia terlupa Allah tu maknanya tempat minta hajat segala hamba tu, dia terlupa. Jadi kadang-kadang kita tahu Allah SWT Maha menyaksikan, tapi orang kadang-kadang terlupa. Tapi kalau dia faham, manusia juga saksi Allah di depan, jadi dia nak buat jahat kepada manusia tu, dia teringat balik, besok kalau ke akhirat besok dia saksikan aku macam gini kan, nyai aku, padahal Allah tu lagi maha menyaksikan, tapi at least mengingatkan dia mengenai akhirat yang mati. Biasa tak kita dengar ayat ni kan, tak apalah di dunia, tak apalah akhirat besok kita jumpalah, maknanya kan akhirat besok aku akan saksikan kau tu buat jahat kat aku, contohnya kan. Jadi kadang-kadang benda macam tu untuk Allah memperingatkan balik manusia, supaya balik-balik macam saya sebut tadi, supaya kita tidak membangunkan topeng. Kita ni perlu membangunkan pribadi, jangan bangunkan topeng kan. Hari-hari baiki diri. Qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang memperbaiki diri dia. Kalau kita bangunkan topeng, maka kita akan penat dalam hidup kita ni. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz. Ada satu soalan lagi di FB. Syahrizam bertanya, macam mana kita nak bersaksi ke atas jenazah sedangkan kita tidak mengenali arwah? Di Sungai Petani katanya masih ada. Dia sebab tu saya kata dalam hadis Nabi SAW sebut mengenai para sahabat mempersaksikan, kemudian Nabi kata wajabat dia akan dapat syurga, kerana antum syuhadaullah fil ard, kamu adalah saksi mana Allah di dunia ini. Jadi maknanya sebetul-betul dia adalah kita betul saksikan dengan hati kita. Kita kenal dia, baiknya dia, sedih kita, maknanya dia mendahului kita, tapi kita doakan. Sebab tu kan ada doa untuk jenazah kan. Kita doakan kebaikan-kebaikan untuk dia tu. Jadi maknanya sebetul-betulnya kita kenal dia. Tapi hadis ini diambil bagi orang Melayu untuk umumnya ingatkan balik, saksikanlah. Jadi kalau orang terlupa, ya saya saksikan. Macam tu dia jadikan sebagai satu benda, dan mudah-mudahan at least kita saksikan dia dekat apa nama sebagai jenazah yang baik, termasuklah orang tu sebagai orang yang maknanya ahli syurga jugalah, mudah-mudahan. Wallahualam. Amin. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ada satu lagi tahfiz. Bertanya Ustaz, hari ini orang pergi mandi di laut mati, tempat orang yang diazab, dan ambil lumpurnya untuk muka dan badan. Minta pendapat daripada Ustaz. Okey, oleh kerana